Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Salatan wa salaman ala habibina wa syafi'ina wa zukrina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'. Alhamdulillah, pada petang ini kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersama-sama dalam slot bicara wanita Fiqh Muslimat di bawah seliaan Lubna TV, dan insya-Allah perbincangan kita pada siri yang ke-25 ini kita akan sambung untuk kategori wanita yang mengalami istihadah, kategori yang keempat. Jadi sebagaimana perbincangan kita dalam siri-siri yang telah lalu, ada beberapa perbezaan antara kategori-kategori yang insya-Allah saya mohon pada sahabat-sahabat, mungkin ada yang ketinggalan, ada yang terkeliru, boleh rujuk balik dalam siri-siri kita yang terdahulu melalui Facebook Lubna TV, yang insya-Allah kita boleh memahami. Dan sekiranya ada di sana kekeliruan yang perlukan kepada pencerahan, setakat kemampuan ilmu yang ada pada saya, dengan pengalaman yang sedikit ini, saya bersedia untuk dihubungi oleh sahabat-sahabat pendengar untuk sama-sama kita menyelesaikan sama ada masalah tersebut melibatkan diri sendiri ataupun masalah yang melibatkan sahabat, adik-beradik, anak-anak, yang insya-Allah kita bantu dengan kadar kemampuan ilmu yang ada pada kita untuk memastikan solat dan ibadah khusus mereka terjamin dari segi kebersihan, kesucian dan taharahnya. Dan moga-moga sembahyang dan segala ibadah yang berkaitan dengan suci seseorang wanita itu daripada haid ataupun nifas akan terpelihara dan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu yang kita yakin. Bukan kira ataupun kita dengar-dengar ataupun kita rasa macam betul dah, ataupun kita rasa saya dengar dulu pernah sebut. Jadi untuk meyakinkan kita perlu rujuk. Sebab tu untuk saya pilih kitab Tuhfatul A'izzah ni kerana dalam buku ni, dalam kitab ni dibahaskan secara terperinci. Kita boleh rujuk dan perlu kepada perbincangan. Mungkin kalau kita baca seorang ataupun kita belek kita tengok seorang, mungkin ada juga kekeliruan, sebab kadang-kadang ada istilah-istilah yang perlu kita tahu daripada orang yang memahami bahasa Arab, orang yang belajar bahasa Arab. Jadi insya-Allah dalam siri kita yang ke-25 ini kita akan bincang bahagian yang ketiga, bahagian yang keempat, yang mana bahagian ni dia banyak pecahan. Dia banyak ada masalah-masalah yang pelbagai. Kerana dia berkait dengan, kalau yang keempat ni bunyinya ialah mustahadah, mu'tadah, ghairu mumayyizah, zakiratun li'adatiha qadaran wa waqtan. Maksud apa? Wanita yang berada dalam kategori ini ialah wanita yang sudah biasa kedatangan haid. Maknanya memang dah biasa, dia dah mengalami haid dah banyak bulan dah banyak tahun dah, dan suci pada bulan-bulan sebelumnya. Ada masa haid, ada masa suci, jadi dah melalui belaka. Kemudian dia didatangi istihadah. Dalam keadaan ini dia ni seorang yang boleh membezakan. Haid yang datang tu dia boleh dibezakan. Dia ingat qada waktunya, disebut sebagai sini zakiratun li'adatiha. Dia mengingati adat kebiasaannya, yakni qada, yakni jumlah masa darah yang keluar dan waktu keluarnya. Sebab tu kita kena prihatin, kita kena ingat, kita kena clear, kita tahu saya ni biasa haid kalau mari berapa hari bulan, berapa hari, dan biasanya waktu bila.
Waktu zuhur ke, kadang-kadang orang waktu asar, kadang-kadang bangun subuh. Maknanya untuk perempuan ni, untuk yang bahagian keempat ni, kategori keempat ni, dia ingat. Dia ingat masa kedatangan haid dia. Biasa saya 14 hari bulan akan datang haid. Dan kebiasaannya datang waktu zuhur. Kemudian dia ni yang jadi termasuk dalam kategori yang keempat ni ghairu mumayyizah. Yang masalah sini dia tidak boleh membezakan. Darah yang datang tu sama je warna. Daripada hari pertama sehingga hari ke-16 sama je. Tak ada jadi warna coklat, tak ada warna kuning, tak ada warna dia merah belaka ataupun hitam belaka. Jadi sedangkan yang kita bincang sebelum ni, mereka yang boleh membezakan warna darah, mereka yang boleh membezakan sifat darah tu termasuk dalam kategori yang kita dah bincang, yang ketiga. Dia boleh bezakan warna darah dia. Hari pertama hingga hari kelima warna hitam, ataupun hari pertama hingga hari kelima warna merah. Tiba-tiba hari ke-6 keluar warna hitam. Jadi darah tu boleh dibezakan. Bila darah boleh dibezakan, dia termasuk dalam kategori yang ketiga yang kita dah bincang dulu. Jadi untuk hari ni, untuk kategori yang keempat ni, dia tak boleh nak bezakan. Tapi dia ingat. Dia ingat, biasa haid saya datang waktu zuhur. Biasa 14 hari bulan dia akan datang. Dia ingat. Sebab apa dia ingat? Dia cakna untuk diri dia dan mungkin dia tulis. Sebab ada orang kadang-kadang tak boleh semayang, kita dah semayang lah. Dia tak kira waktu bila. Daripada dulu-dulu dok kira. Sebab kadang-kadang dia kata, Ustazah, ada kadang-kadang waktu subuh, ada waktu zuhur, kadang-kadang waktu nak tidur malam. Jadi orang yang macam ni, dia akan duduk dalam pembahagian untuk bahagian yang keempat. Jadi kategori keempat ni nanti dia banyak pula bahagian-bahagian dia. Jadi untuk hari ni saya cadang untuk bahagian keempat ni saya akan cerita secara lebih detail. Sebelum tu saya bincang dengan pihak penganjur untuk kita buat catatan ataupun ada tulisan sikit bermula daripada kategori yang pertama supaya nanti kita boleh bezakan. Sebab bila nak menentukan, nak tahu yang mana dikira haid, yang mana dikira istihadah, pertama sekali ikut pengarang kitab ni, ikut guru kita ni, kita kena tahu kita duduk kategori mana. Kalau kita tak tahu kategori mana, kita tak boleh nak tentukan hukum. Kita tak tahu darah ni nak kata haid ke, darah ni nak kata istihadah ke, ataupun kira istihadah belaka, kira haid belaka. Kira tu kalau bukan dengan ilmu, kita bimbang. Jadi dosa. Sebab sebagaimana yang kita bincang di awal-awal dulu dan saya sebut seumpama, sentiasa ingatkan diri saya, diri sahabat-sahabat pendengar bahawa jangan main-main, jangan ambil mudah dengan suci haid ni. Suci ataupun kita dalam keadaan haid, jangan ambil mudah. Kerana sembahyang yang ditinggalkan dalam keadaan sebenarnya kita suci, kita istihadah, tiba-tiba kita tak sembahyang sebab kita sangka haid, adalah berdosa. Sebab tu belajar perkara yang wajib. Kemudian semasa kita nak melaksanakan, kita nak praktik tu, kita kena yakin. Nanti kita akan jumpa bahagian-bahagian yang kita boleh ihtimalkan. Kita anggap ni sebagai haid, maka dikira sebagai haid. Ini bagi permasalahan dalam bahagian keempat yang lebih banyak, yang lebih detail, yang insya-Allah kita akan bincang dengan lebih mendalam. Jadi untuk hari ini saya akan tulis seolah-olah macam kita ulang kaji lah, daripada bahagian yang pertama yang dikatakan sebagai mereka yang istihadah ni. Kalau yang pertama dulu saya pun lupa. Mungkin dalam siri yang ke-20 kot, ataupun siri yang ke-18 dulu kita pernah bincang. Mula-mula kita nak masuk bab wanita-wanita yang mengalami istihadah. Dia ada banyak pembahagian. Jadi insya-Allah untuk hari ini saya tulis sikit. Saya buat catatan kat depan ni. Sahabat-sahabat mungkin
boleh ambil perhatian dan kita cuba sama-sama memahami supaya nanti bila berlaku keadaan istihadah kita tahu kita duduk kategori mana, ataupun orang yang bertanya kita tu duduk kategori mana, pertama ke, kedua ke, ketiga ke. Sebab setiap kategori itu hukumnya berlainan, masa mandi wajibnya berlainan, dan mungkin melibatkan qada sembahyang pun berlainan. Jadi insya-Allah untuk hari ini saya cuba untuk tulis sikit. Mudah-mudahan apa yang saya tulis bermula daripada bahagian ataupun kategori pertama, kedua dan ketiga ni jadi jelas untuk kita, sebab kita nak memahami kategori yang keempat nanti lagi banyak cabang dan pecahannya insya-Allah. Boleh Okey, untuk kategori jelas ke tulisan saya? Kategori pertama, yang ni kita dah bincang. Wanita ni kali pertama didatangi haid. Haid kali pertama, maknanya dia baru mari haid. Sebelum ni tak pernah didatangi haid lagi. Haid kali pertama. Dan satu sifat dia lagi, dia ni tidak boleh membezakan. Atau disebut mustahadah, mubtadi'ah, mumayyizah. Boleh membezakan, boleh beza. Ini kategori pertama, dia kali pertama mari haid, kemudian dia boleh membezakan. Beza apa? Beza sifat darah. Darahnya kata bahagi dua. Sebab apa kita nak tengok beza darah ni? Sebab dia melepasi 15 hari. Kalau 10 hari tak ada masalah. Darah dia lain-lain pun, darah dia sama, tak ada masalah. Sekarang kita nak bincang bila sebut istihadah, mestilah darah dia melebihi 15 hari. Jadi beza darah dia, kita tengok contoh yang kita dah bincang dulu. Darah yang keluar daripada wanita ini, contoh yang disebut, yang kita pernah bincang dulu, azizah. Azizah ni baru kali pertama didatangi haid, dan dia dapat membezakan. Jadi walaupun kali pertama, dia boleh kenal keadaan darahnya, darah yang kuat dan darah yang lemah. Dia telah melihat darah yang kuat berwarna hitam dan darah yang lemah berwarna merah. Jadi di sini dia tengok dari segi warna darah. Pertama hitam, yang kedua merah. Kita dah belajar dulu dalam sifat darah, yang lebih kuat antara hitam dengan merah ialah hitam. Warna hitam lebih kuat daripada merah. Sebab kita ada ranking, kita dah bincang dulu. Hitam, merah, coklat ataupun perang, kemudian kuning, kekeruhan, kemudian warna kuning yang cair. Untuk jadi putih sepenuhnya untuk mandi wajib. Ada orang dia hitam tu jadi kuning, ataupun hitam tu clear, putih, tak ada apa-apa. Ni mengikut ranking ataupun 5 susunan darah yang kita dah bincang dulu. Jadi bagi wanita ini, bagi azizah ni, maka dia hendaklah hukumnya, maka dihukumkan 3 hari warna hitam tu adalah haid, dan 17 hari yang warna merah itu ialah istihadah. Dia didatangi 20 hari. Kali pertama haid dah 20 hari. Hitam berapa hari? Hitam 3 hari je. Merah 17 hari. Jadi bagi azizah, contoh yang saya sebut tadi, contoh perempuan yang pertama ni, didatangi haid selama 20 hari. Kali pertama terus datang 20 hari. Jadi dia tunggu daripada hari pertama sehingga hari ke-15. Hari ke-16 masih ada lagi. Jadi hari ke-16 dia akan lihat perbezaan. Jadi kalau ikut sepatutnya hari ke-16 tu dia dah kena pastikan sama ada darah yang keluar haid ataupun istihadah.
Tapi sini dia letak contoh sehingga 20 hari bulan. Jadi untuk azizah, untuk kategori yang pertama ni, warna hitam saja dikira sebagai haid. Saya guna marker merah. Kenapa dok ke tepi ni? Jadi yang ni dikira sebagai haid. Sebab apa? Sebab sifat darah yang kuat hanya 3 hari saja. Nah, dan merah ni yang 17 hari yang dia tinggal ataupun selepas daripada 3 hari tu ialah dikira sebagai istihadah. Bila istihadah, maknanya dia kena qada sembahyang selepas pada 3 hari tu. Bila dia mandi wajib? Mandi wajib hari yang ke-16. Dia tak payah tunggu sampai 20 hari. Sini letak contoh sampai 20 hari. Sepatutnya masa haid yang paling panjang ialah sampai 15 hari saja. 15 hari 19 malam. Jadi hari ke-16 sepatutnya dah pastikan. Jadi sebab dia boleh membezakan, dia tahu masa bila, berapa hari hitam, berapa hari merah, maka clear untuk dia. Senang. 3 hari je bagi dia haid. Yang lagi selebihnya yang merah ni termasuk dalam istihadah, maka bermula daripada 16 hari bulan dia mesti qada solat dia. Berapa hari? 16, 3 hari saja, dia 13 hari dia kena qada selepas 16 hari bulan. Boleh? Ni untuk contoh yang pertama, kategori pertama. Orang yang didatangi haid kali pertama dan dia dalam keadaan boleh menentukan, boleh membezakan. Ada ke macam tu? Ya, ada. Bila hukum fiqh sebut ada, mesti pernah berlaku ataupun akan ada berlaku. Ini kategori yang pertama. Untuk kategori yang seterusnya, kategori yang kedua, wanita ini kali pertama haid, dan yang membezakan sini dia tidak dapat bezakan. Kalau wanita pertama tadi, contoh azizah tadi, dia boleh bezakan, ni tidak boleh bezakan. Dia pertama kali mari haid, kan dia keliru, tak tahu mana satu hitam, mana satu merah, kan? Dia tu merah je belaka. Sehingga bila? Sehingga 16 hari. Maknanya melebihi 15 hari. Waktu haid yang paling panjang. Jadi bila 16 hari, macam mana? Dia tak boleh nak beza. Bagi kategori yang kedua ni, dia kena kira hari pertama saja haid. Haid dia hari pertama saja. Selebihnya berapa hari lagi? 14 ataupun 15 hari. 14 hari tu dikira sebagai istihadah. Maknanya dia kena qada, solat dia selama 14 hari. Sebab apa? Haid dia sehari je. Sebab apa kata sehari je? Sebab dalam kitab ni sebut tidak boleh beza. Start daripada hari pertama sehingga hari ke-16 warna hitam je. Boleh? Jadi bila warna hitam je, straight je warna hitam, maka yang dikira mengikut hukum fiqhnya ialah haid di hari pertama sahaja. Hari kedua dan seterusnya, hari yang ke-16 selepas dia mandi, maka dikira sebagai istihadah dan dia wajib qada. Dan Ustazah, kenapa sampai tunggu 15 hari? Sebab dia tak tahu. Dia tak tahu haid dia kali pertama baru, kan? Dia kena tunggu. Dia tak boleh kira 8 hari je lah. Dia malah nak qada. Tak boleh. Dia kena kira sehingga 16 hari, lepas tu baru ditentukan. Sebab kalau darah yang keluar tu dalam keadaan merah,
tiba-tiba hari ke-14 dah berhenti. Boleh beza tak? Maknanya bila hari ke-14 dah berhenti, dah tak ada, dah clear dah, dia siap mandi wajib, maka bagi wanita ini, kalau dalam contoh kita ni dia sebut nama apa? Contoh kitab kita ni dia sebut nama Farah. Jadi bagi Farah ni, katakan dia baru pertama kali mari haid, kemudian dia datangi haid selama 14 hari. Lepas tu habis 14 hari, dia mandi-mandi, terus boleh sembahyang. Jadi haid dia kira berapa hari? 14 lah. Yang timbul masalah ni bila melebihi 16 hari, nak jadi istihadah. Kalau 10 hari je tak ada masalah. Darah awak hitam je 10 hari, maka dikira darah tu adalah darah haid. Sebab cukup hari yang ke-11 dia boleh siap mandi, tak ada masalah. Yang kita bimbangnya, kita tak tahu darah tu berhenti bila, maka kena tunggu sehingga 16. Bila sampai hari ke-16, barulah kita akan masuk perhitungan berapa hari haid awak. Kalau yang pertama tadi dia boleh bezakan, maka tengok darah yang paling kuat. Darah yang paling kuat 7 hari, maka 7 hari tu haid, yang selebihnya adalah istihadah. Sekarang Farah ni untuk kategori kedua, dia tak boleh nak beza, maka kira bagi dia sehari je haid, kalau itu bukan haid. Jelas dah. Ni untuk wanita kategori kedua. Jadi kita pergi kepada kategori ketiga. Sebab belum ni mungkin saya cakap, dan siri-siri yang lepas saya cakap, mungkin ada sahabat-sahabat kita yang tak nampak di awang-awangan. Jadi saya harap bila kita bertulis macam ni, kita lebih clear lah, insya-Allah, dan kita ulang-ulang tengok. Jadi untuk kategori ketiga, dia bukan lagi kali pertama. Maknanya dah biasa dah haid. Mungkin 3-4 tahun dah haid. Kebiasaan ataupun memang dah lama dah. Kita boleh biasalah. Dah biasa haid, dan dia didatangi berlaku istihadah pada dia ni dalam keadaan dia tak boleh nak bezakan. Dia dah biasa mari haid, biasa haid, tapi masalahnya dia tak boleh nak bezakan mana sifat darah. Ini untuk kategori ketiga, dan disebut contoh di sini dalam kitab kita ni, wanita ni didatangi haid, yang sebut mustahadah, mu'tadah ni dah biasa dah datang haid, mumayyizah, dia boleh membezakan. Kategori ketiga ni dia boleh beza. Zakirah, dan dia ingat waktu dan qadarnya. Maknanya untuk kategori ketiga ni, sebab dia dah biasa dah, jadi dia tulis. Dia tulis, dia ingat waktu biasa, iaitu saya ni waktu asar, dan qadarnya. Qadar ni dia ingat berapa hari. Biasa saya 7 hari, sebab dia dah biasa dah. Dan dia ingat waktu dan qadar kedatangan haid dia. Jadi untuk kategori yang ketiga ni, kita ambil ulang kaji kita yang kita dah bincang dulu. Aminah. Aminah ni dia dah biasa haid, kemudian dia boleh bezakan darah dia tu. Contoh yang dia beri dalam buku kita yang kita nak ulang kaji hari ni ialah dia didatangi haid pada 5 hari. Biasanya darah dia keluar selama 5 hari. Tiba-tiba untuk haid dalam bulan tu dia berterusan. Berterusan sehingga lebih daripada 15 hari. Haid yang paling lama. Jadi Aisyah Aminah ni macam mana cara dia? Maka dalam buku kita ni dihukumkan dia ni darah yang kuat adalah haid dan darah yang lemah adalah istihadah.
Darah yang pertama keluar merah pada permulaan. Dia boleh beza kan? Jadi ada dua. Merah 1 hingga 5 hari bulan. Untuk darah yang hitam 6 hingga 16. Ni untuk contoh yang ketiga. Kalau dalam kitab kita ni dibincang, dia bagi contoh nama Aminah. Jadi bagi Aminah dah biasa haid dah, dan kebiasaannya dia tahu waktunya. Tengok, kebiasaannya dia ni didatangi haid dalam cerita sini. Ada kebiasaan 5 hari pertama. Kemudian pada bulan yang seterusnya, bulan yang dia didatangi berlaku istihadah ni, dia lebih daripada 5 hari. Contohnya, dia telah melihat darah merah keluar 1, 2, 3, 4 dan 5 hari bulan seperti kebiasaannya. Tetapi pada 6 hari bulan sehingga 10 hari bulan, dia melihat darah hitam keluar. Jadi darah hitam ni selepas daripada darah merah. Kalau ikut rankingnya, sepatutnya darah hitam dulu, kan? Jadi bagi Aminah ni pada bulan tu merah dulu 5 hari, kemudian hitam. Meskipun begitu, melalui pengalamannya, Aminah dapat mengingati kadar darah yang keluar, waktu dan tarikhnya, dan boleh membezakan. Jadi untuk Aminah ni hukumnya ialah dia mestilah kita tengok jawapannya. Jadi bagi Aminah 1 hingga 5 hari bulan tu adalah bukan haid. Sebab apa 1 hingga 5 bukan haid? Sebab sifat darah yang keluar selepas pada tu lebih kuat. Yang keluar selepas daripada 5 hari bulan tu lebih kuat, iaitu 6 sehingga 16 hari bulan. Jadi bagi Aminah, untuk Aminah ni tarikh untuk ataupun dia ni dikira sebagai orang yang haid ialah pada ketika warna hitam. Jadi haid dia berapa hari hari tu? Jadi 6 hingga 16 dia 10 hari. Jadi hari yang dia tinggal warna merah tu, itu dikira sebagai darah istihadah. Sebab apa darah istihadah? Sebab warna ni merah ni adalah lebih lemah berbanding dengan warna hitam. Jadi sini jadi istihadah. Dan ini jadi haid. Jadi haid dia berapa hari? 6 hingga 16. Ataupun darah hitam ni dia keluar berterusan sehingga 20 hari. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Maknanya kalau dia keluar sehingga 20 hari sekalipun, itu adalah haid. Yang mana yang istihadah? 1 hingga 5. Sebab apa kita kata 1 hingga 5 istihadah? Sebab sifat darahnya merah. Merah lebih lemah daripada warna hitam. Jadi merah ni jadi istihadah. Warna hitam ni jadi haid. Sebab apa balik? Jadi istihadah dulu, kan? Biasa kan istihadah kita kata kediang. Tapi sebab apa untuk kategori ketiga ni jadi istihadah? Sebab kebiasaannya 5 hari je haid je. Tapi tiba-tiba bulan tu datang lagi berterusan lagi. Dan yang jadi istimewanya untuk dia ni boleh bezakan. Kalau tak boleh beza, kembali pada yang masalah yang kita akan bincang nanti. Sekarang dia boleh bezakan. Dan dia ingat waktu dia. Jadi ingat
ingat waktu ni lah nanti kita akan bincang dalam kategori yang keempat. Sebab kategori keempat nanti tidak ingat. Tidak tahu pun waktu bila biasa datang. Tidak tahu pun bila ataupun berapa hari. Bukan tak tahu macam mana. Kadang-kadang 2 hari saja. Kadang-kadang 8 hari. Maknanya qada tu dalam keadaan yang tidak tetap. Ini untuk kategori yang ketiga, yang contoh yang saya sebut tadi. Contoh yang nama dia ialah Aminah. Bagi contoh yang ketiga dan contoh ataupun contoh-contoh yang selepas pada ni, insya-Allah kita tengok dalam siri yang seterusnya. Saya akan tulis macam ni lagi, terutama untuk kategori yang keempat. Sebab kategori keempat dia akan ada banyak lagi cabang-cabang, banyak lagi masalah-masalah, kerana nanti dia akan berkait dengan masa yang dia tak ingat. Kemudian darah pun tak boleh nak beza. Kan? Merah je sampai 20 hari. Biasa saya 6 hari je tiba-tiba kali ni sampai 16 hari masih merah lagi. Macam mana nak kira haid? Kadang-kadang dia kata banyak ke sikit. Yang banyak tu dikira sebagai haid. Yang sikit tu istihadah. Kalau ikut buku kita, banyak atau sikit tak dikira. Dan dikira sifat merah ataupun hitam ataupun mana yang lebih kuat. Mungkin 6 hari warna coklat, tiba-tiba hari yang ke-7 baru jadi merah. Jadi merah dengan coklat mana lebih kuat? Kuat merah. Kan? Warna koko, warna ganu tu. Jadi 1 hingga 7 adalah istihadah. Hari ke-7 tu, hari keluar warna merah tu baru dikira sebagai haid. Ni cara nak mungkin merah ni dia slow je, tapi berterusan ada selama 24 jam terus lagi. Kan? Warna coklat tu sikit-sikit je lekat pada panty liner je contoh. Maknanya yang dikira walaupun yang banyak, tapi kalau sifatnya lebih lemah daripada mari yang sikit-sikit, yang tu yang kuat tu dikira sebagai haid walaupun dia keluar sikit-sikit. Jadi untuk siri yang ke-26, insya-Allah saya akan tulis pecahan ataupun pembahagian kepada kategori yang keempat ni seumpama ni, supaya kita boleh faham dan bila berlaku kita tahu kat mana kita. Saya duduk kategori kedua ke? Kalau kedua ni orang yang memang kali pertama haid lah. Rasanya kebanyakan daripada kita mungkin masuk dalam kategori ketiga, keempat, kelima dan seterusnya, nanti kita akan bincang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kefahaman kepada kita dan memilih kita untuk termasuk dalam golongan yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma faqihna fid din. Ya Allah, kurniakanlah kami kefahaman berkaitan dengan agama. Allahumma yassir umurana wa tammim taqsirana. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami, permudahkanlah kepada kami dan lengkapkanlah sebarang kelemahan-kelemahan yang ada pada kami. Saya rasa setakat itu dulu untuk siri yang ke-24, sehingga kita bertemu lagi dalam siri yang ke-25 akan datang. InsyaAllah, mudah-mudahan kita termasuk di kalangan mereka yang bersedia, yang bersungguh-sungguh, yang prihatin terhadap perkara-perkara seumpama ini, kerana ia melibatkan taharah dan melibatkan sembahyang kita, melibatkan sembahyang anak buah kita, melibatkan orang-orang yang berada di bawah kita, yang perlu kita faham, kita yakin dengan keadaan sama ada haid ataupun istihadah untuk ditentukan solat kita wajib tunai ataupun wajib diqadakan. Aku qauli hadza, astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.